Dia positif tau. Mak dara dia positif tau. Dia dengan saudara dia, dengan keluarga dia. Allah. Ada positif siap ah. Yang kes kat Bangka tu. Nama dia budak tu? Anas Zahra. Anas. Anas Zahra Adriana. Anas Zahra. Oh, panjang kan nama dia. Okey, kita mulakan kelas kita dengan ulumul kitab Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita sambung lagi kelas kita dengan subjek subtopik seterusnya iaitu kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, baik. Kemandulan ni pasangan yang nak baby tapi tak dapat. Kemandulan. Pencegahan kehamilan pula pasangan yang boleh melahirkan baby tapi dia tak ambuh anak. So benda ni kita boleh adjust lah. Kemandulan kita boleh buat kaedah lain. Okay. Pencegahan kehamilan pun kita kena buat kaedah lain. Okay, yang pertama kemandulan dulu. Okay, kemandulan ni adalah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Okey, ni adalah kemandulan. Okey. Ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Bukan dia fokus kepada perempuan saja. Kemandulan ni boleh terjadi kepada lelaki juga. Tak semestinya perempuan saja. Lelaki pun boleh juga. Apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Mungkin suami ataupun mungkin isteri ataupun mungkin dua-dua mandul. Banyak faktor lah kemandulan ni. Mungkin daripada pemakanan, daripada penyakit. Okay? Orang yang berpenyakit biasanya contohnya penyakit kronik macam kecil manis ke, darah tinggi ke, dia mempunyai masalah dalam zuriat lah. Okay? Sebab tu kita kena jaga kesihatan kita, kena makan molek, kena makan yang seimbang, kena makan sayur, kena makan daging, macam-macam kena makan. Tak? Jangan kita milih sangat nak makan ni. Supaya kita boleh sihat dan berupaya untuk melahirkan zuriat. Okey. Contoh okey, ni adalah lelaki. Macam mana punca kemandulan dia? Kita tengok lelaki dulu. Yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Sini yang pertama. Testis tidak menghasilkan sperma. Okey. Tak dengar? Tak dengar dengan jelas? Hello? 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 Tidak mendengar dengan jelas? Dengar tak? Dengar ke dengar? Dengar dah. Mungkin speaker awak slow kot. Khairul Muslim dia kata slow. Hello. Tak jelas macam mana nak buat Kejap. Saya pergi ambil mic. Hello. Jelas. Jelas Ego, jelas. Jelas
Kejap. Setting. Hello. Okey, dengar balik tak? Dengar. Dengar aku, dengar. Nanti. Okey. Baik. So, okey. Yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Okey. Ni banyak faktor lah. Biasanya faktor pemakanan ni testis tidak menghasilkan sperma ni. Walaupun kita tengok keluar air mani tu, tapi dalam air mani tu tak ada sperma. Banyak orang gitu. Keluar air mani tapi tak keluar sperma. Dalam air mani tu sebenarnya dia ada zat-zat yang boleh beri makanan kepada sperma, tapi dalam air mani tu tak ada sperma. Okey. Yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. Kadang-kadang banyak dalam air mani tu air mani keluar banyak, tapi dalam tu bilangan dia tak berapa ramai. Adalah tak berapa ramai hot tak sihat pula, gitu. Kualiti sperma rendah. Kualiti sperma rendah tu maksudnya sperma yang dihasilkan kurang sihat. Dia berenang sekejap dia mati, ataupun yang keempat, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mati pucuk. Mati pucuk ni organ seks dia langsung tak hidup. Okey, langsung tak hidup. Okey. Kalau punca kemandulan wanita pula, ini wanita, ovari tidak menghasilkan ovum. Maksudnya ovari dia berada dalam keadaan yang bermasalah. Okey. Yang kedua, ni yang pertama, yang kedua, tube falapio dia tersumbat. Mungkin disebabkan oleh dia terlalu gemuk ataupun obesiti, banyak lemak. Lemak dia telah menyebabkan tube falapio jadi tersumbat. Ada juga gitu. Sebab tu kadang-kadang orang yang body dia besar ni, dia berisiko untuk dapatkan zuriat. Kalau kita nak banyak kaedah kalau nak dapatkan zuriat. Contohnya awak pergi ke klinik. Lepas tu klinik tu pun tengok saiz badan awak besar. Lepas tu dia kata boleh tak tu balik diet dulu untuk setahun. Lepas tu tengok. Kalau tak dapat juga, dia pun ada kaedah lain lah pula. Okay. Yang ketiga, uterus tidak normal. Uterus tidak normal ni maksudnya tidak dapat menempel. Bayi tu tak dapat menempel. Maksudnya melekat pada rahim. Rahim tak normal lah. Ada ketumbuhan ke, ada. Okey. Dan yang keempat, ketumbuhan pada uterus. Ni banyak berlaku pada wanita-wanita ni. Ketumbuhan dalam uterus. Macam contoh dia cyst. Cyst tu saya pernah tengok kakak ipar saya ada cyst dalam uterus dia. Bila dia pergi bedah, buat keluar lebih kurang 1 kilo besar dia. Besar tu. Tak tahu kenapa tapi ketumbuhan lah. Daging-daging yang daripada mana kita tak tahu. Dia boleh tumbuh dan terjadi dalam uterus. Kalau ada tu, maka baby tak boleh menempel lah. Kena buang, barulah boleh mengandung. Okey. Dan persamaan antara punca kemandulan lelaki dan perempuan. Okey. Hormon yang tidak stabil. Hormon ni mungkin berlaku apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang bermasalah. Dia masalah keluarga ke, ataupun dia masalah tempat kerja ke, dia menghadapi tekanan. Macam dia ada masalah dengan keluarga, dia balah dengan mak ayah dia tak, contoh. Lepas tu masa tu
hormon dia pun tak seimbang. Jadi peluang untuk dapatkan baby tu rendah lah. Uh, ada yang dapat, ada yang payah dapat. Kalau hormon tak seimbang ni. Okey. Ataupun lelaki dengan perempuan ni organ seks dia cacat atau dijangkiti penyakit. Macam kalau perempuan dia kena cek seumur, dia ada panggil pap smear tak? Pap smear ke apa? Kena cek organ seks dia supaya bebas daripada penyakit. Kadang-kadang perempuan ni dia tak sedar bahawasanya organ dia tu ada penyakit. So dia kena ada cek seumur. Kalau di hospital tu percuma saja kalau cek. Okey. Masalah kesihatan seperti kencing manis. Ni masalah ni, antara kalau lelaki pun masalah juga, perempuan pun masalah juga, disebabkan oleh penyakit kronik seperti kencing manis. Saya pernah tengok berada dalam satu bilik labor room dia panggil, bilik tempat orang beranak. Okey, bila masa time nak beranak tu, saya tengok orang yang bermasalah kesihatan ni, macam ada kencing manis, darah tinggi ke, penyakit jantung ke, sangat sukar untuk dia melahirkan anak. Sebab apa? Dia perlukan mesin-mesin khas. Kalau awak tengok tu ngeri lah. Sebab tu orang yang ada masalah penyakit kronik ni tidak digalakkan untuk mengandung dan melahirkan anak. Kalau boleh pun sekali. Lepas tu dia dipaksa untuk menggugurkan kandungan dia. Okey. Sekiranya seseorang mengalami kemandulan tapi dia nak anak, contohnya macam Datuk Siti Nurhaliza tau. Dia kahwin berbelas tahun tak dapat anak. Lepas tu dia untuk dapatkan anak, dia terpaksa lakukan kaedah-kaedah mengatasi kemandulan ni. Yang pertama, dia buat rawatan hormon. Mula-mula dia buat rawatan hormon tu, dia orang kaya kan, dia orang banyak duit, tak ada masalah. Kita pun kalau tak ada duit tak ada masalah juga. Kalau kita pergi hospital kerajaan, kita boleh buat rawatan ni dengan sedikit bayaran lah. Kalau awak pergi ke klinik swasta, mungkin berpuluh-puluh ribu. Kalau pergi klinik kerajaan, mungkin awak bayar sikit saja. Okay? Cumanya masalah klinik kerajaan ni, kita kena beratur, kena ambil nombor giliran, kena tunggu giliran kita baru boleh. Sebab ramai kan. Kalau klinik swasta, kita pergi terus kita akan dapat. Sebab apa? Sebab kita bayar dengan harga yang sangat tinggi. Okay? Buat rawatan hormon, dia beri hormon. So, awak cuba tak dapat. Buat pembedahan. Kalau ada benda yang tak betul, dia betul-betul balik, cuba cara normal. Tak jadi juga. Kalau tak jadi juga tu, baru dia buat kaedah persenyawaan in vitro. Kaedah persenyawaan in vitro ni, ataupun nama lain dia kita panggil persenyawaan tabung uji. Kita ambil sperm, okay? Kita senyawakan dalam tabung uji. Bila dah jadi, kita ambil zigot tu, kita masuk dalam rahim orang perempuan. Dan dia membesar dengan normal dalam rahim tu. Masalah nak jadi ke zigot tu susah. Nak sperma nak masuk dalam ovum. Okey. Itu kaedah IVF, bayi dalam tabung uji. So kalau kita banyak duit tak ada masalah, bila-bila masa boleh buat. Datuk Siti Nurhaliza, 2 orang dia buat anak dia. Dua-duanya melalui kaedah IVF. Dari segi Islam, benda tu tak ada masalah. Halal. Jangan kita pergi ambil air mani orang lain je. Air mani orang lain, ovum orang lain, pergi catung. Tu tak boleh ha. Okey. Rawatan hormon. Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Okey.
Macam mana kita nak tahu hormon kita tak seimbang? Awak boleh check. Kalau orang perempuan tu dia boleh check. Kalau head dia pun tidak teratur. Okey, sepatutnya bulan 1 dok mari, bulan 2 tak mari, bulan 3 tak mari, bulan 4 pula baru mari. Tu masalah hormon lah tu. Okey. So kena buat rawatan hormon lah. Okey. Yang ketiga buat pembedahan. Pembedahan tu bukanlah kita bedah perut awak tu. Cuma kita belah sikit je. Macam dalam gambar ni dia belah sikit, lepas tu dia masuk sini kamera ataupun laparskop. Dia masuk kamera, lepas tu dia masuk macam gunting ni. Gunting ni so dia kawal melalui komputer je. Okey, mudahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tiub falapio tersumbat atau terhadap lelaki yang mengalami masalah ductus sperma yang tersumbat. Ductus sperma tu maksudnya daripada testis nak pergi ke zakar tu dia ada satu salur nama dia ductus sperma. Situ tersumbat, dia akan buat kaedah ni lah. Laparoscopic procedure nama dia. Dulu lah, zaman dulu pembedahan kalau nak bedah tengok masalah jantung kena bedah daripada ujung dada sampai ke ujung dada sini kena bedah. Sekarang ni mudah je, dia kena masuk 2 alat saja, kamera dengan satu macam gunting gitu. So dia masuk, dia kawal dia guna kamera. Sama juga tu sekarang ni. Cuma kalau nak bedah untuk ambil bayi lah, kalau contohnya bayi sepatutnya lahir melalui faraj lah, tapi tak boleh. Tak boleh. Kena bedah juga. Tu baru dia bedah daripada ni. Luah lah bedah. Mungkin 4, 5, 6 cm lah kena bedah. Tapi pembedahan lain tak ada masalah sekarang ni. Dia guna 2 cm, 1 cm gitu je. Dan darah keluar pun tak banyak. Okey. Persenyawaan in vitro, seperti saya kata tadi, prosedur yang dijalankan oleh wanita yang mempunyai masalah tiub falapio tersumbat. Okey, kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari, diambil ovum daripada ovari dan disenyawakan oleh sperma di luar badan. Dalam tabung uji ni lah. Okey, IVF embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Masuk kembali kepada dalam rahim wanita. Dah jadi baby, baru dia masuk balik. Ataupun orang yang terlalu ramai dah zuriat, dia tak ambuh dah anak. Dia pun nak cegah kehamilan dia. Kalau dekat klinik, contoh macam kita ni orang biasa tak. Kita boleh pergi minta pil pencegah hamil. Pil pencegah kehamilan ni. Orang yang kahwin lah. Kalau awak macam tak kahwin lagi nak pergi minta, memang dia tak bagi. Sebab apa? Sebab dia takut awak ni terlibat dalam pelacuran ke apa tak. Jadi dia beri untuk orang yang dah kahwin saja, yang tak nak menjarakkan anak dia. Mungkin ada orang tu kalau dia tak ambil pil pencegah kehamilan, setiap tahun beranak. 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun bersusung anak. Tapi dia kena cegah, dia ambil pil ni, mungkin dia dapat jarakkan daripada 3 tahun ke. Tak? Ataupun kalau yang ada duit, boleh tanam implan. Tanam implan tu kita masukkan dalam bawah lengan. Kita tengok penanaman implan. Okey, ya, YouTube implant.
Ni lah. Ni cara dia masuk Di bawah lengan tu, kalau awak nak tak nak jarakkan anak selama 6 tahun contohnya. Jadi implan tu akan berada pada lengan awak selama 6 tahun. Dia masuk nak. Tu lepas. Dia macam batang mancis dia masuk dalam tu. So dia akan membantu mengawal kehamilan. Tengok balik Dia spray dulu, spray alkohol supaya tak ada bakteria, lepas tu dia cocoh masuk. Lepas. So benda ni akan tertanam sebanyak mana, berapa tahun awak nak. Katakanlah awak nak tak mengandung selama 6 tahun. So benda tu akan berada pada lengan orang perempuan selama 6 tahun. Bila benda tu akan mengganggu proses penghasilan ovum. Kalau implan tu ada dalam badan awak, maksudnya penghasilan ovum tu tidak berlaku pada orang perempuan. Kalau nak balik anak buang, maka ovum akan terhasil balik. Gitu. Ataupun dia tak ambuh makan pil, dia tak ambuh buh implan, dia suruh orang lelaki penggunaan kondom. Penggunaan kondom. Kondom ni banyak terjual di kedai-kedai runcit lah. Benda boleh cari. Mudah untuk didapati Okey, ataupun alat kontraseptik dalam uterus. IUCD. IUCD ni dia masuk satu alat tu dalam uterus supaya tak boleh menempel. Baby tak boleh menempel. Ataupun vasektomi ataupun ligasi. Ligasi ni sama ada dia potong tu. Kita boleh tengok macam mana ligasi. Okey, pil pencegahan. Ni implan dimasukkan pada lengan. Okey, bawah kulit, bawah lengan. Okey, menghalang daripada menghasilkan ovum. Ataupun penggunaan kondom. Ni kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang sperma daripada masuk faraj semasa ejakulasi. Ni alat kontraseptif dalam uterus. Dia masuk alat ni dalam uterus awak. Okey. Bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Alat ni dia masuk. Awak bayanglah. Ataupun lelaki dia tak ambuh dah anak. So dia pun pergi buat vasektomi. Vasektomi ni memotong dan mengikat kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma dipancutkan semasa ejakulasi. Dipotong ni. Jadi sperma daripada ni nak naik tak boleh lah. Itu dah. Okey. Jadi menyebab kalau vasektomi ni lelaki tu akan mandul seumur hidup. Dia tak akan boleh anak dah kalau dia buat vasektomi. Okey, kalau ligasi pula dia buat pada perempuan. Okey, dia kerat tiub falapio. Dia kerat tiub ni, kerat, potong dan ikat. Maka macam jadi lelaki tadi lah. Ovum tak boleh pergi ke sini. So penghasilan ovum tu terhasil tapi tidak boleh disenyawakan. Itu ligasi. Tapi tidak digalakkan lah buat ni. Kita boleh buat di hospital ataupun tu sekiranya awak mempunyai masalah yang kritikal. Contohnya awak 5 kali dah mengandung dan 5 kali dah lakukan pembedahan. Kalau anak ke-6 ni, kalau mengandung, pembedahan tu akan terbuka contohnya.
terbuka dan membahayakan nyawa. Jadi pihak hospital pun dia akan suggest buat ligasi lah. Buat ligasi lah supaya awak tak mengandung dah. Gitu. Kalau tak, membahayakan kesihatan awak. Okay. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey, sekarang ni banyak doktor-doktor pakar yang buat perkhidmatan berbayar lah. Okey, nak perkhidmatan bayar. Dia boleh nasihat awak, dia boleh beri cadangan pada awak untuk buat macam mana. Dah. Tapi semua tu berbayar lah. Kalau awak ada duit, tak ada masalah. Okey, individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bermula usia 40 tahun. 40 tahun biasanya pemeriksaan kesihatan lah. Dah. Okey, tidak berbahaya. Kalau awak mengandung umur 40 dan ke atas, boleh membahayakan nyawa dan boleh membahayakan baby. Dah. Okey, kepentingan pemeriksaan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah. Pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dilakukan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik dalam sistem pembiakan. Okey. Terutamanya kanser lah. Kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim orang perempuan, kanser cervix pun orang perempuan juga, kanser prostat orang lelaki. Masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Okey, kalau kita abai, kita rasa sakit sikit-sikit, lepas tu kita buat tak tahu je. Okey, lama-lama bila pergi check dah dapat kanser tahap 4. Kalau kanser tahap 4 tu tak lama lah dapat hidup. Lepas tu kok mati. Okey, amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan. Okey. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan dengan memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, wang yang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa panjang. Okey, kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapat nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Tapi sifat orang Melayu ni biasanya dia jaranglah pergi dapatkan pemeriksaan kesihatan. Sebab apa? Yang pertama dia takut. Kena cocok lah dia kata. Dia takut. Jadi dia tak berani nak pergi buat pemeriksaan kesihatan. Okay. So, habis untuk subtopik untuk hari ni. Boleh faham tak? Boleh? Boleh ke? Boleh. Oh, boleh lalu set ni. Boleh tu. Boleh. Boleh. Semangat. Semangat ke tidur? Semangat Semangat. Oh, set lelaki kemah mo. Bahagia dia. Oh, tu lah. Kemah apa? Okay, next. Saya nak awak buat praktis formatif 4.6. Muka surat 119. Dalam buku teks, boleh? Boleh. Boleh. Esok sebelum kelas. Esok sebelum kelas. Oh, ada. Esok pada hari Khamis sebelum kelas. Kita bincang jawapan hak ni dulu. Boleh? Boleh. Mana go yang muka surat 119 ke go? 119. Okey go. Praktis formatif 4.6. Boleh? Tak pernah. Okey go, boleh. Orang puan okey tak? Okey. Senyap ya. Berapa orang kita ada ni? 25. Ramah. 14 campur dengan 18 berapa 14. 32 sepatutnya. 7 orang tak ada. 7 orang tak ada rupanya. Kelas ke main game? Tu dia. Siapa dia? My game. Siapa betul? Bunyi suara macam Cikgu Najihah. Sudah.
Kena marah lah, kena marah dah. Itulah. Duduk dalam kelas main game buatnya. Okey, boleh buat, boleh buat eh? Boleh Boleh ke? ke? Boleh. Boleh. Tapi awak duduk rumah ni main banyak ke banyak buat kerja sekolah? Banyak main aku. Main. Allah Main. Akbar. Main banyak tu masalah. Oh. Jadi dah fokus pun belajaran aku. Tu lah. Agak-agak kita kena doa lah lepas ni buka sekolah lah. Oh, betul dah aku. Minggu lepas tak cuti pula dah. Cuti 2 minggu. Lepas 2 minggu tu barulah buka sekolah. Harap-harap yang saya takut tak buka juga. Sebab kes COVID pun meningkat tau. Meningkat apa nak 7,000 tak lah. aku. Oh. Ya. Sebab tu kena kata duduk rumah, jangan duduk keluar pergi main-main dengan kawan-kawan pun tak boleh percaya dah lah ni. Orang sebelah rumah pun. Orang sebelah rumah kita tengok dia sihat. Rupa-rupanya dia ada COVID. Kita kena juga. So Kita 3 orang aku. kalau kawan-kawan nak salah tu minta maaf, minta maaf. Tak boleh salah. Begitu. Bukan sombong. Jangan percaya bukan jangan percaya, maksudnya kita tak boleh percaya dah siapa-siapa sekarang ni. Mungkin dia bawa COVID. Okey. So latihan saya beri adalah muka surat 119. Praktis formatif 4.6. Boleh? Boleh ke? Okey, Boleh. next kelas kita akan bincang banyak-banyak Okey. Kek lagi saya beri link kehadiran, lepas tu isi kehadiran Baik ke? So kita berhenti sini dulu. Sebarang tu awak boleh WhatsApp saya ataupun boleh Telegram saya. InsyaAllah saya akan jawab. Okey? Baik ke? Okey. So kita tersambung pula di lain masa. Kami okey. Okey, beres. So kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa asri inna insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Sama-sama. Sama-sama. Tuh.